Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa asbahihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. وإني نفسي بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد. قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kata musannif rahimahullah ta'ala, wa qad su'ila al-qadi Abu Bakrin Ibnul Arabi an rajulin qala anna aban nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fin nar fa ajaba bi annahu mal'unun li'anna Allah ta'ala qala innal ladhina yu'zuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina wala adza a'zama min an yuqala anna abahu fin nar. Artinya syukur kita Allah Subhanahu wa taala limpah kurnia dia, belas ihsan daripada dia, masih diberikan kelangsungan kita boleh berada atas hukum ini dia. Alhamdulillah, diberi kita nikmat hayat, boleh mendengar, melihat, ada keupayaan dengan itu boleh berjalan, diberi kita Islam, diberi kita boleh taat, jauhkan daripada maksiat. Alhamdulillah, diberi kita pula kehalubaan minat, kesungguhan untuk nak belajar, nak faham hukum agama ni supaya benar-benar beragama mengikut apa yang Allah Ta'ala perintahkan kita untuk jadi orang beragama. Khasnya dalam bab hati sanubari kita sentiasa perasan kan, dah ada perasaan dengan Allah Ta'ala, Allah yang jadikan kita, dicipta kita, dibagi keupayaan pada kita, bagi melihat kita, mendengar kita. Kita kena sedar pemberian ni semua daripada dia. Pujilah di atas apa anugerah dia. Alhamdulillah. Dan wajib kita jaga, kerana apa pemberian dia ialah amanah. Tak boleh kita jadi khianat. Khianat paling besar kita ialah khianat dengan Allah Ta'ala. Mana mungkin iman kita yang ada kita boleh khianat. Jadi kalau khianat tu semak-semak iman kita, mudah Allah Ta'ala bagi taufik hidayah dari kita, dia berikan kesungguhan kita untuk benar-benar beriman pada dia, yakin pada dia, nak belajar, makin nak menghampirkan diri pada dia, insya-Allah. Alhamdulillah. InsyaAllah kita nak sambung pagi ni masih berkenaan isu ahli fatrah yang ada pahaman yang sesat yang kata ahli fatrah masuk neraka. Antara yang lebih besar dalam bab ahli fatrah ni ialah apabila dia melibatkan ahli fatrah tu bukan orang biasa, tapi adalah mak dengan ayah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pahaman ni pahaman Mu'tazilah, pahaman ni pahaman Wahabi. Dan pahaman tu sesat, salah. Bahkan ada tempat boleh jadi kufur jika ada bab-bab yang istilahnya menyalahi ijma'. Apa dia? Ijma' mengatakan ahli atau pendapat-pendapat yang muktamad dipakai oleh ulama ahli sunnah wal jamaah ni mengatakan ahli fatrah mereka ni najin minan nar, bi ittifaq ulama. Jadi kalau kata dah jadi macam tu,
hak mana yang khilaf daripada ulama ni menyalahi ijma' mengikut kaedah kita boleh jadi kufur. Alhamdulillah. Bahkan dosa besar, apatah lagi menghukumkan berdosa dan tak ada adab dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istilahnya menyakiti Allah Taala dan Rasul. Atau dia tak sebut. Kata dia waqad su'ila al-qadi Abu Bakrin Ibnu al-Arabi an rajulin qala anna aban nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi an-nar fa ajaba bi annahu mal'unun lianna Allah Ta'ala qala innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum azaban muhina. Asal terjemah belum lagi. Wala adza a'zama min an yuqala anna abahu finnar. Artinya dan sesungguhnya ditanya akan Qadi Abu Bakar Ibn Arabi, salah seorang ulama besar dalam bab akidah mengikut qawaid ahli sunnah, ulama ahli sunnah wal jamaah ni. Kita nama-nama tok guru tak kena sebut nama orang yang tak sepatutnya kita kenal. Yang tu pun muhasabah ni. Allahu Akbar. Jadi ditanya akan Qadi Abu Bakar ni daripada atau berkenaan seorang lelaki, yang lelaki ni dia pernah kata bahawasanya bapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dalam neraka. Jadi ulama besar ahli sunnah jemaah ni ditanya, nak hukum apa ni Syekh? Nak kata apa ni? Ada orang kata mak bapak Nabi ni khas atas soalan tu, bapak Nabi ni kata dia masuk neraka. Maka menjawab ia Qadi Abu Bakar ni dengan bahawasanya macam ni. Dia kata orang yang berkata bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masuk neraka itu ialah orang yang Allah Taala laknat akan dia. Dialah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam istilah ilmu tafsir, ilmu hadis, maksud laknat ni adalah Allah Ta'ala jauhkan dia daripada pemberian rahmat dia. Itu maksud Allah Ta'ala laknat. Laknat dengan makna tak memberikan nikmat khas kepada orang tersebut. Dia dapat nikmat am aja, boleh hidup, makan minum, tempat tinggal, cari bini, itu boleh. Tapi nikmat iman, nikmat taqwa, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat untuk benar-benar taat pada Allah Ta'ala ni dia tak dapat. Itu istilah orang yang kena laknat. Jadi wajib atas kita pelihara diri supaya jangan kena laknat Allah, laknat Rasul, laknat malaikat. Ada istilah macam tu, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Orang-orang yang istilahnya tak beriman dengan Allah Ta'ala, apatah lagi mempersenda, memperolok dan menyakiti Rasulullah, menyakiti Allah, itu istilah-istilah yang dipakai. Orang macam ni dalam keadaan dilaknat. Dilaknat dengan mana apa? Tak diberikan dia nikmat-nikmat khas, nikmat-nikmat iman, nikmat Islam. Tak dapat tu. Tak dapat tu. Jadi orang yang kata bapa Nabi ahli neraka ni, dia ni ialah orang yang dilaknat. Na'udzubillah. Jadi Wahabi kena laknat tu. Tak tahu. So Wahabi antara yang itikad ni, ustaz-ustaz dia lantang cakap apa macam ni. Lantang. Bahkan mereka ni kefahaman dengan bab Nabi Rasul memang tak ada. Kalau tengok cara dia mau bercakap tu, tak ada hormat dengan Nabi tu. Tak ada hormat tu. Bahkan pahaman Wahabi saja sebut ni, antara pahaman sesat Wahabi paling besar sekali, bab tu cuma kita akan jumpa akan datang bab Nabi Rasul ni. Bab apa? Bab kenabian. Iaitulah dia kata Nabi Adam ni dia bukan Rasul, bukan Nabi, dia manusia biasa, cuma dia bapa yang pertama
menyebabkan kelahiran kita. Dia bukan Nabi Rasul. Itu keluar ahli sunnah wal jamaah tu. Pasal jumhur ulama kita ahli sunnah wal jamaah sebut Nabi Rasul ni ramai, antaranya Nabi Adam salah satu daripada 25, dan Nabi Adam adalah Nabi Rasul yang pertama Allah Ta'ala hantar atas muka bumi ni. Jadi mana siapa-siapa yang mengiktikadkan Nabi Adam ni bukan daripada 25 Rasul yang wajib diiktikad dan tahu cara tafsil nama dia dalam Quran tu. Apabila dia kata Nabi pun tak, Rasul pun tak, macam mana? Laknat ni. Orang kena laknat ni maksudnya orang yang dijauhkan daripada mendapat nikmat khas daripada Allah Ta'ala. Itu laknat. Satu laknat ni bukan kata hidup miskin berapa kedana kan. Laknat ni kaya-kaya rumah banglo kan? Boh pergi bahasa itu tanah beratus-ratus hektar, tapi laknat. Jadi laknat bukan makna disempitkan rezeki kan. Laknat dengan mana dijauhkan pemberian menyebabkan taat pada ilahi. Itu laknat. Satu, kalau tengok pahaman Wahabi, masih lagi Wahabi ni, di atas tak adanya faham mereka dan nak memuliakan Rasulullah, Nabi-Nabi Rasul, mak ayah Nabi. Kat Mekah tu mana-mana selagi ada kesan rumah tempat Nabi dilahirkan, Allahumma salli wa sallim, maqam ayah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga maqam ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puak Wahabi ni dia dapat je kesan ni, dia hapus semua. Hapus semua. Pasal orang Islam kita selalunya tempat-tempat macam tu akan dijadikan tempat tabaruk, tempat ambil berkat. Dia orang ni hapus semua. Gua Hira tu, yang tu pun kalau boleh dia letupnya tu orang tak payah pergi. Memang Wahabinya faham je tu. Di mana-mana tempat-tempat orang ambil tabaruk kan, ambil berkat daripada tempat-tempat yang asar Nabi, sebenarnya kesan-kesan daripada Nabi SAW pada mereka bid'ah, sesat ya. Lah sesat pula. Ke zoo orang pergi zoo sesat. Zoo ada apa? Boleh tengok adik-beradik duk bergayut kan, duk sondoi. Sesat. Orang tak kata sesat. Waktu pergi makam Rasulullah sesat. Di tempat Rasulullah dilahirkan sesat. Di makam Nabi Hud sesat. Astagfirullah. Tapi pahaman manusia ramai macam ni. Tambah ingin berpuak Pak Wahab tu lah. Waktu dia runtuh habis semua. Mana khasnya tempat-tempat kubur pergi kata dia, nanti orang sembah kan. Nanti orang sembah. Yang salah tu sembah tu bukan pergi tu. Nak kira sembah, orang sembah Kaabah lah macam mana? Runtuh Kaabah. Orang sembah Raja Saudi tu macam mana? Sama? Bunuh Raja Saudi. Orang bukan sembah ni. Yang salah yang sembah tu. Bukan yang disembah tu. Allah. Situ sikit isu dia. Asal nak syarah tu laknat, mal'un, orang yang tak dapat nikmat khas, nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat taqwa, nikmat tasdik, tak dapat tu. Na'udzubillah. Hidup ni paling takut kita tak dapat nikmat-nikmat Islam, iman, tasdik, yakin dengan Allah Ta'ala. Takut janganlah. Tak jadi Perdana Menteri tak apa. Tak ada masalah. Situ Perdana Menteri pula. Tak ada masalah. Tak ada terkejar-kejar jadi Perdana Menteri, tak ada. Usah. Dah pula tu kalau dapat pun bahagia je. Ya belum tentu. Silap kena anak juga tu pun. Bukan saja anak Allah, anak habis semua. Rakyat-rakyat yang ada dalam Malaysia ni, saya silap satu dunia orang laknat. Syarat untuk duduk tempat tu dapat rahmat, dia mesti imamul adil. Kalau tak usah duduk lah. Kalau duduk takkan dapat gaji besar,
tak payah. Tak payah. Dapat pengaruh tak payah. Nak duduk tu mesti atas nak jadi imamul adil. Kalau kata esok kena lantik jadi apa? Jadi mufti, kena lantik jadi menteri agama. Syarat dia mesti menteri agama yang adil, yang boleh bercakap di depan sultan yang jair, boleh bercakap di hadapan sultan yang zalim, pemerintah zalim. Umum sebut dalam hadis sultan lah. Jadi nak jadi menteri agama, nak jadi mufti, mesti syarat sanggup untuk boleh bercakap di hadapan sultan yang zalim, raja zalim, apa zalim tadi, Perdana Menteri zalim, menteri-menteri zalim, cakap. Kebanyakan yang dah makan gaji, mulut kena suap, takut periuk tak berasap. Mana? Ada. Ya. Keluarlah apa benda pun. Bahkan jadi anjing kerajaan pula, dia akan suruh cari nas untuk membetulkan semua aktiviti dia. Yang mana yang akan menyebabkan menggugat kerajaan dia, kau jangan cakap apa ni, jangan cakap apa ni. Satu sebab punca dapat laknat tu lah. Alhamdulillah. Jadi syaitan bisu pula, tak mau bercakap. Baik. Asal nak syarah semua tu, nak syarah ke laknat tu. Jadi Allah laknat maksudnya Allah jauhkan mereka daripada rahmat yang khas tu, nama iman Islam. Alhamdulillah. Baik, pasal apa kena laknat? Kerana bahawasanya Allah Ta'ala dan Rasul berfirman bahawasanya, ini terjemahan daripada Al-Quran tu, orang-orang yang menyakiti akan Allah dan akan Rasulnya itu melaknat akan mereka itu oleh Allah Ta'ala dalam dunia dan dalam akhirat, dan mensedia oleh Allah Ta'ala bagi mereka itu akan siksa yang sangat hina. Kaedah kita boleh sebut oleh ulama ahli sunnah wal jamaah, mana-mana ayat Quran yang datang menceritakan kalau orang buat perbuatan sesuatu ni kena azab yang hina, yang pedih, sebut dalam Quran, hadis seumpama macam tu, jelas menjanjikan kena siksa di akhirat esok, yang tu termasuk dalam dosa-dosa besar. Dosa besar. Bahkan sebutlah tadi ada bab bukan saja dosa besar, boleh jadi kufur. Bab tu boleh jadi kufur. Pasal ada ancam. Kalau asal la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa lahum wa'adda lahum azaban muhina, azab yang menghina kan. Dia terjemah tu azab yang sangat hina. Asal muhin ni menghina kan. Azab yang menghina kan. Maksudnya dia kena azab bukan saja dekat kena api, tapi azab itu kalau dia kena, azab itu akan menghina dia. Bahasa Quran dalam. Macam mana azab yang menghina kan? Tak tahu nak cerita macam mana. Maksud azab yang pedih, azab pedih maksudnya azab sangat-sangat azab lah. Kalau azab mu'azab, azaban muhina, azab yang menghina ni, terjemah biasa muhin, hina. Tapi asal bahasa Arab tu azab yang menghina. Patutnya terjemah macam tu lagi mubalaghah makna dia, pasal makna dia makna mutaaddi. Azab yang menghinakan, maksudnya kalau kena azab ni bukan saja cakap sakit, tapi malu tak kira lah kena azab macam tu. Itu istilah azab yang menghinakan. Saya nak sebut tu prinsip nak kenal dosa-dosa besar ialah mana-mana dalam Quran, hadis jelas menunjukkan ni balasan akibat daripada sesuatu yang tu dia termasuk dalam senarai dosa besar. Dosa besar. Jadi orang yang kata bapak Nabi ni masuk neraka ni dapat laknat, maksudnya buat dosa besar. Perkataan yang dipakai tu, orang yang menyakiti Allah dan Rasul, mereka ni ialah orang yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Baik, menyakiti Allah Ta'ala dan Rasul, kena ambil faham. Macam mana maksud menyakiti Allah? Allah bukan boleh disakiti, Rasulullah pun
dah meninggal dah ni, nak sakiti apa? Dah meninggal dah. Menyakiti Allah ni maksudnya bercakap, membuat i'tiqad apa-apa yang menyalahi daripada percakapan, i'tiqad, perbuatan yang menyanggah dengan Allah Ta'ala. Itu istilahnya menyakiti Allah. Allah ilah, tanzihkan dia daripada sifat kekurangan, tanzih pada anak isteri. Dia pun kata mustahil itu sifat tu pada dia. Ada orang menisbahkan anak dan isteri pada Allah Ta'ala. Macam mana? Oh, gila punya salah besar tu kan. Salah besar. Atau istilahnya menyakiti Allah Ta'ala. Allah Ta'ala satu. Dia kata inna Allah salisu salasa. Dia kata Allah Ta'ala ni yang ketiga. Daripada tiga, Allah yang ketiganya. Apa tu? Menyakiti Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Bercakap perkara yang tak sepatutnya dicakap, diungkapkan pada Allah Ta'ala. Itu istilah menyakiti Allah Ta'ala. Menyakiti Rasul apa dia? Kita menyalahi ataupun menisbahkan kepada Rasulullah apa yang tak dibuat oleh Rasulullah. Kita kata Rasulullah buat, itu pun menyakiti Rasul. Menyakiti Rasul adalah apa dia? Kalau dia masih hidup, sepatutnya dia rehat, kita ganggu rehat dia. Ataupun ada bab-bab istilahnya kita ganggu dia. Rasulullah ni, kita buat satu benda yang boleh menyentuh hati sanubari dia. Itu istilahnya menyakiti Rasul. Menyakiti Rasul. Bahkan nak tengok menyakiti tak menyakiti Rasul ni, dia ada piawaian dia mengikut Allah punya piawaian paling besar ni. Pasal Rasulullah ni antara akhlak dia, sahabat kalau datang bertanya pada dia tengah malam pun tengah malam lah, pagi pun pagi lah, siang pun lah, tengah malam buta pun kalau ada orang datang macam mana, tak pernah ditolaknya. Rasulullah akhlak dia sangat mulia. Tapi Allah Ta'ala tegur perbuatan tu. Ada yang angkat suara tinggi depan Rasulullah sampai tak ada hormat Rasulullah. Ada yang panggil Rasulullah macam panggil kawan aja. Rasulullah tak ada heran pun pasal dia orang yang istilahnya boleh menyusup akar yang bisa takkan hilang. Dia tukut bahasa dia. Dia tak ada masalah orang nak kata apa-apa kat dia. Tapi di atas siapa yang berkata demikian tu, istilahnya tidak memberi kehormatan yang sepatutnya diberi pada makhluk, yang sepatutnya diberi penghormatan yang Allah pun beri. Keistimewaan tu pada orang itu disebabkan ciri-ciri yang istimewa pada dia, khasnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Kalau istilahnya menyakiti Rasul ni, buat benda yang Rasul tak suka ni, istilahnya sama juga menyakiti Rasul. Pergi ejek Rasulullah, bapa engkau masuk neraka. Baik. Tak menyakiti ke? Kita sebut bapa engkau dulu masih hidup pakai seluar pendek ke? Dah ni kena azab dia dalam neraka. Macam dalam kubur. Tak rasa apa-apa. Memang batu dengan kayu kita. Memang sekalipun dia pakai seluar pendek. Betul, faham saya cakap apa? Boleh? Apatah lagi kalau memang dia tak pakai seluar pendek, dah buat fitnah ke dia. Jadi asal nak sebut menyakiti Allah Ta'ala Rasul. Jadi dalam konteks kita ni, menyakiti Allah Ta'ala dan Rasul ni menyakiti apa? Menyakiti Rasul. Menyakiti Allah, pasal apa? Menyakiti Rasul, menyakiti Allah. Pasal Allah kasih kat Rasul, Rasul dia akan kasih pada siapa yang dia kasih. Kasih yang kata benci, yang kata benci pada Allah dan Rasul, benci pada siapa yang Rasul kasih, yang Rasul ni Allah kasih. Istilahnya benci kepada Allah dan Rasul, dan benci siapa yang dikasih oleh Allah dan Rasul. Sepe-sepe tu. Jaga lah. Itu ulama dulu jaga kita dalam bab-bab ni. Dan mana-mana orang yang patuh syarat, jaga syariat. Jangan kata macam-macam lah. Jangan kata macam-macam. Jaga mulut lah. Jangan lesok sangat cakap benda-benda yang bukan-bukan. Apa yang sebut. Tapi kalau orang yang ahli maksiat, istilahnya tegur dia. Betul yang dia. Apa nak sebut. Orang-orang ahli maksiat cakap sampai
dia terasa hati, lantakkan dia terasa hati. Yang dia buat salah tu, yang kita terasa hati, dia tak rasa. Boleh faham saya sebut? Dia mau duk coupling, duk bawah pokok, coupling. Couple, duk couple lah. Couple apa? Berdua-duaan duk dating bawah pokok kat taman mana-mana je. Kita cakap, woi. Kita jekah tu. Uzur dia datang, apa woi? Jaga adab lah sikit, jangan malukan kami. Oh, yang kau buat tu tak malu. Nak sebut macam tu lah kan, nak sebut macam tu lah, nak sebut macam tu, menyakiti tu. Jadi istilah kita, kalau orang yang buat menyakiti agama, buat menyakiti Allah, menyakiti Rasul, menyakiti siapa yang dikasihi oleh Allah dan Rasul, menyakiti hukum hakam Allah Ta'ala itu, menyakiti pangkang hukum hakam Allah Ta'ala, memperolok, mempersenda hukum hakam Allah Ta'ala, apa benda yang nisbah pada Rasulullah SAW, itu istilahnya menyakiti Allah, menyakiti Rasul. Bahkan dalam hadis kursi kan, yang kata menyakiti Allah, menyakiti Rasul, menyakiti wali pun ada masalah. Man azali waliyan faqad azantuhu bil harbi, kata sabdaan Rasulullah, tapi hadis kursi, siapa-siapa yang menyakiti seorang wali aku telah izinkan untuk perang dengan dia. Sampai macam tu lah. Tapi kenal elok-eloklah wali apa. Satu perangai-perangai yang perangai huduh ni, yang macam ni menyakiti Allah dan Rasul ni apa? Siapa paling banyak? Wahabi. Dia boleh melacurkan mulut dia untuk cakap kata Allah duk atas aras, Allah ada muka tu. Dia tak faham apa istilah menyakiti Allah, menyakiti Rasul. Duduk kita pergi ziarah makam Rasulullah, ada yang menjerit selamba haji, haram jerit itu tapi tulis dekat makam tu, ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, jangan angkat suara kamu lebih tinggi daripada suara Nabi. Ni jerit semacam ni jerit semacam tak ada hormat dengan Rasulullah. Tadi Rasulullah dah mati dah, apa dah sibuk tadi, memang tak erti bahasa semua. Dia bukan ada hormat. Kaedah kita dia ajar Rasulullah tu, kita pergi makam Rasulullah tu, kita kena hadir dengan hati seolah-olah Rasulullah tu hidup. Memang ni hidup sebenarnya dalam alam barzah. Kalau orang mati syahid pun hidup ke mati dalam alam barzah? Memang hidup. Hiduplah hidup istimewa, hidup yang dia boleh ambil nikmat pergi ke syurga sekehendaknya. Kalau orang mati syahid macam tu, Rasulullah apa? Memang Rasulullah tak mati dalam perang tu, yang faham bodoh. Mati syahid tu mati syahid. Akidah orang syuhada ni dapat macam tu. Bila mati syahid satu hal, akidah tu syuhada. Kalau syuhada siddiqin lagi tinggi. Ni bukan siddiq, bukan pewaris Nabi. Nabi, bukan Nabi biasa, Nabi yang seabdal makhluk. Ui, lagi lah kedudukan dia sangat mulia, sangat tinggi. Jadi walaupun dia wafat duduk dalam kubur, jangan kata duduk pergi makam dia. Kita duduk sini pun jangan cakap sebarang dengan Rasulullah lah. Dan kalau kata kita tak menyumpahkan dia, akidah kita dengan Rasulullah macam mana? Bagi salam kat dia, sampai salam kat dia. Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nur Allah, Assalamualaikum ya Habib Allah, unzur halana wasma' qawlana. Kau tengoklah keadaan kami ni, kau dengarlah perkataan kami ni. Isfa' lana ya Rasulullah, bagilah syafaat kami ya Rasulullah. Boleh? Boleh. Rasulullah dengan kita tu, dia hidup lagi pada kita. Kita ni yang mampu jasad, mampu hati. Rasulullah lagi hidup pada kita. Sebab kita berdoa, Allah Ta'ala pandang lagi doa Rasulullah daripada doa kita. Sebab faham ni Allah, Rasulullah faham ke Allah Ta'ala lagi faham daripada kita faham Allah Ta'ala lah. Takkan kita nak buat sesuatu ikut peluh otak kita. Baik. Asal nak sebut tu nak syarahkan menyakiti Allah Ta'ala dan Rasul.
Melaknat akan mereka itu oleh Allah. Allah melaknat dia. Sebut tadi melaknat dengan mana menjauhkan, beri nikmat khas. Dan kaedah juga tadi sebut dah, ada laknat sebut dalam Quran, maksudnya dosa ni dosa besar. Bahkan dosa besar tu boleh bawa pada kufur kalau benda tu berkaitan dengan sabit. Dapat ijma' ulama mengatakan benda ni salah. Jadi melaknat mereka itu oleh Allah Ta'ala dalam dunia dan dalam akhirat. Apa wajah laknat tu satu hal, tapi yang Allah Ta'ala beri kat dia tu, cuma kita nak faham benda ni salah dan bersedia oleh Allah Ta'ala bagi mereka itu akan siksa yang sangat hina, sangat menghinakan. Siksa tu bukan saja sakit, tapi kena dia akan dapat satu kehinaan. Macam mana dia sanggup untuk sebut satu yang menghinakan Rasulullah, pasal kata bapa dia ahli neraka, sanggup cakap macam tu, akhirat esok Allah Ta'ala akan menghinakan dia dengan kena azab tu, azab akan menghinakan dia. Bukan saja azab tu pedih, azab tu menghinakan dia. Itu saya kata tadi, macam mana nak taswir azab yang menghina. Saya buat misal, contoh kalau dia buat salah kena denda 1 juta, itu kena bayar rasa susah pasal nak kena bayar 1 juta tu. Kalau kena satu hukuman, dia tak kena sekupang pun, tapi apa, naik atas lori, buat muka apa, conteng-conteng muka, orang tu arakkan dia satu negeri, bawa lori Cina mampus tu, lori Cina mampus dudung ceng aja bunyi tu, arak satu negeri Perak ni macam tak kena bayar sekopang pun, tapi tulis apa, aku Wahabi, tulis apa baca macam perbaik muka. Tu azab menghinakan, malu yang main tu. Satu orang yang buat langgar perintah Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala sediakan azab macam ni. Satu, takat kena tegur dengan tok guru apa-apa, benda yang salah. Waktu kita rasa tak patut kena tegur macam ni pasal menghina aku, yang kita pergi hina diri kita di sendiri itu tak pasal, tak sedar. Jaga sikit aku. Yang tu pun saya ngaji tersentak dengar ayat-ayat tok guru macam tu. Boleh faham saya cakap apa? Kita kadang ada orang tegur kita, kata dia telah jatuhkan muka kita, tapi tak sedar yang apa yang kita buat ni menjatuhkan muka dia. Boleh faham saya sebut apa? Satu nak keluar pondok, orang kenal orang pondok, tambah orang kampung ni dia kenal mana orang luar, dia tengok ni bukan budak, ni bukan orang kampung sini ni, orang mana ni, siapa dia ni duduk tidur ni macam apa, duduk jogging naik basikal ni, siapa dia, contohlah kan, orang kenal yang main. Tambah pula ada ciri-ciri pula apa, pakai kopiah ni, pakai lebay ni, ini bukan sebarang orang ni, siapa dia ni, orang tanya tu nak sebut tu. Kalau pakai lebay, pastikan perangai pun pakai lebay lah. Jangan pakai je lebay, pakai lebay tu kopiah lah kan, tapi perangai huduh nak mampu ini buat pasal tu. Itu orang tanya, ni budak hajari tu lah. Kelempang. Dengan sebab tu istilahnya merosakkan reputasi, merosakkan kemuliaan yang ada pada tempat yang memang mulia. Dengan sebab sekok ni jadi macam babi bawa lumpur, habis semua terpalit. Yang buat pasal tentu kena jaga. Keluar mesti ada peraturan pakaian, serban, jubah, berak je Melayu lah, yang melekat. Ni ciri pondok. Dah pergi pula, jangan pula perangai wuduh apa, suka-suka
pergi makan dekat kedai lepak-lepak. Tak. Orang pondok tak macam tu. Orang pondok macam tu. Ulama kita dulu-dulu tak bagi, dalam kitab memang ada bicara itu. Saya dengan arwah Tok Guru tak bagi. Kami kat pondok, kalau dulu ada warung depan pondok tu, tak depan betul lah, jauh lah juga sikit dekat masjid tu. Budak-budak pondok lani, kalau model lani selamba je duduk order, dia tarik lah tu. Dia makan kat kedai. Dulu arwah Tok Guru tak bagi. Tok Guru tak pernah makan kat kedai tu. Kalau nak makan pun dia kata dia, kita orang sini, ramah orang pondok, mau beli kelik makan pondok. Masa duduk kedai. Kedai bukan tempat orang pondok. Tambah pula di kedai tu, lagi sambil duduk tu, duduk rokok, duduk ngumpat. Daripada pagi sampai tengah hari, tak jadi buat kerja apa, duduk sembang, duduk gelak, kuking. Orang pondok tak boleh. Tak boleh. Menjatuhkan martabat. Jadi, nak sebut peraturan tu lah. Jangan duk buat kerja-kerja merepet, pakaian, tingkah laku, maksudnya apa? Dia akan memburukkan semua orang. Satu hal lagi apa? Kena dapat laknat lah Allah Ta'ala dan Rasul, pasal menyebabkan siapa yang dikasihi oleh Allah Ta'ala dan Rasul tu tak suka, kita penyebab menyebabkan siapa yang Allah Ta'ala dan Rasul tak suka tu. Baik. Dan dia kata tiada ada menyakiti akan Nabi yang terlebih besar daripada bahawa dikatakan bapa Nabi itu masuk neraka. Dia kata tak ada dosa lebih besar dah tu. Lepas bahkan yang kata bapa Nabi masuk neraka, kalau kata bapa menekan Nabi pun ahli neraka. Macam? Kalau takkan nak sebut Abu Lahab, Abu Jahal, tak ada masalah. Tapi kau nak tahu tak siapa Abu Lahab, Abu Jahal tu? Siapa? Pak menekan Nabi Muhammad. Kau gitu cara dia. Sebut Abu Lahab, Abu Jahal tak ada masalah. Tapi pak menekan Nabi Muhammad, masalah. Bahkan kalau pak menekan pun, kalau sebut Abu Jahal, Abu Lahab tak ada masalah. Tapi Abi Talib, jangan buat sebarang. Betul Abi Talib, kalau kata sekalipun dia tak dapat mengucap kalimat syahadah depan Rasulullah, bila Rasulullah suruh mengucap, dia tak mengucap. Tapi dia ada jasa dengan Rasulullah. Dan doa Rasulullah memang warid datang. Allah Ta'ala bagi kelebihan pada Abi Talib ni. Apa dia? Setiap hari Isnin, pasal dia antara orang yang kasih sangat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari Isnin, oleh kerana dia mengasihi siapa yang mengasihi Rasulullah waktu Rasulullah dilahirkan tu, dia buat kenduri apa, dan dia menyanggup jaga Rasulullah daripada umur yang tertentu sampailah kematian dia. Dengan sebab dia kasih tu, walaupun ada benda yang syarat dia dapat kemenangan besar tu tak ada, tapi Allah Ta'ala bagi kat dia istimewa. Setiap hari Isnin, daripada celah-celah jari dia tu keluar air untuk dia boleh minum, pasal kasih kat Rasulullah. Sebab kasih kat Rasulullah ketika Rasulullah dilahirkan, bahkan dah lahir dah besar, dia kasih kat Rasulullah walaupun dia tak beriman dengan Rasulullah. Yang tu Allah Ta'ala bagi dekat orang kafir tu yang ada kasih dengan Rasulullah macam tu, apatah lagi orang mukmin, muslim, muttaqin, waliullah. Jangan buat sebarang. Jangan buat sebarang. Satu, kena cari jalan macam mana nak usahakan diri kita untuk dapat iman pada Allah Ta'ala dan Rasul tu. Macam mana cari jalan macam mana nak dapat kasih Allah Ta'ala dan Rasul tu. Dan jauhkan daripada perkara-perkara yang boleh menyebabkan dapat laknat Allah Ta'ala dan Rasul, laknat para awliya, laknat tutup guru ahli ulama kita. Itu lah. Tutup guru ahli ulama ni selalunya payah dia nak marah. Tapi ada tak yang dia marah? Ada. Ada. Jaga jangan sampai menaikkan kemarahan mereka. Dan jangan tak tahu dia marah, dia takkan marah kerana lain, melainkan kerana Allah Ta'ala dan Rasul. Marah kerana melanggar peraturan Allah Ta'ala dan Rasul, dia takkan marah kerana lain. Jadi apa jalan untuk dapat redha guru, redha Allah, redha Rasul dan redha guru, nak cari.
tambah wali kan, para wali. Itu kita nak kenal redha wali ni apa? Oh, mestilah kalau dia pun sangat taat pada Allah Ta'ala, dia sangat suka dan kasih kalau kita pun boleh taat pada Allah Ta'ala. Kalau dia ahli zikir, dia nak suruh kita zikir dan kita ikut amanah dia suruh zikir tu, dia akan seronok dan sayang kat kita. Pasal apa? Macam mana ciri yang ada pada dia untuk taat Allah Ta'ala dan Rasul ada tu, kat kita pun ada. Oh, kat kita nanti ada hubungan khas pasal dia kasih kat kita dan dia doakan nanti untuk kita. Macam mana baiknya mereka, kita akan dapat hasil kebaikan tu. Tu kaedah kita nak berhubung dengan siapa yang Allah Ta'ala kasih. Itu kaedah dia. Tentu jangan duduk tempat-tempat yang siapa yang orang-orang yang istilahnya kurup, yang kasih dengan Allah Ta'ala, jangan sampai mereka ni benci dengan kita. Menjaga tu. Menjaga tu. Jatuh sampai kata bapa Nabi ahli neraka ni, Wahabi memang kalau dia masuk kuliah, antara benda dia cerita yang disuka sangat cerita ni. Cerita ni pelik kita. Dia kalau pergi kuliah, dia cerita apa? Allah Ta'ala, Allah ada muka. Betul dia cerita apa? Mak ayah Nabi masuk neraka. Suka sangat cerita tu, pelik tu. Kita duk baca Yasin apa, sambut awal Muharram, awal tahun apa, ni semua bid'ah. Baca Yasin malam Jumaat bid'ah. Baru ni pun ada monyet seorang tu masuk dalam TV. Dalam Astro. Dia kata amalan baca Quran, baca Yasin malam Jumaat ni bid'ah. Masuk neraka. Ada monyet ekor. Monyet mana pergi tengok. Orang macam tu pula, Astro pula pergi panggil pula monyet-monyet macam tu. Payah apa. Lepas tu sebab kita kena laknat ni masa tu. Jadi dalam rakyat bengong pergi lantik pula. Orang bengong, memang dapat bengong. Kita pun yang kalau yang reti pun buat bengong juga. Memang orang bengong dengan kita sekali. Alhamdulillah. Sikit isi tu. Jadi dia ambil masalah ni daripada kitab Syarah Kifayatul Awam. Ni pun antara kitab yang nisbah kita akan belajar ke depan. Kifayatul Awam ni masyhur lah, duduk pondok tak pernah lalu, tu sama aku duduk pondok malu. Ni kita Arab sikit. Masalah asas dalam bab akidah. Nama Kifayatul Awam, yang ni Syarah Kifayatul Awam. Baik. Jadi kesimpulan apa kita bicara ni, dalam bab datang Quran memansuhkan kitab yang lama, ada istilah ahli fatrah. Orang yang tak sampai seruan Islam untuk dia masuk Islam, khasnya ahli fatrah ni antara satu rasul dengan rasul selepas dia. Dan dikias oleh ulama termasuk dalam tu zaman ni siapa-siapa yang tak dapat seruan Islam sama nisbah terlepas dia daripada taklif syarak. Dan dengan rahmat Allah Ta'ala, antara istilahnya mereka dipanggil ahli fatrah. Ahli fatrah ni naji minan nar, lepas pada api neraka. Pasal apa? Mereka ni semua tak mukallaf belaka. Tapi syarat nama istilah tu lah. Orang yang tak kena taklif syarak, orang yang tak dapat seruan Islam. Dan tu bahasa mudah yang dipakai oleh ulama. Kita lama dengar lah bahasa tu. Itu kesimpulan yang kalau ikut nisbah kita belajar bab Quran ni memansuh khas di sini mengenai status mak ayah Nabi, khasnya bapa, pasal ada sebut dalam hadis tu, untuk menunjukkan dia ni lepas daripada neraka ataupun tidak. Atau masyhur dan jumhur ulama sebut apa? Mereka ni naji minan nar, pasal mereka ni bukan saja ahli fitrah, bahkan mereka adalah hanif, hunafa. Ya. Ada soalan itu. Baik. Laknat dunia tu saya tak pergi tasbih, saya pun tak tengok syarah panjang tu. Bila kata tak dapat laknat dunia, mesti laknat dengan mana jauhkan daripada nikmat khas tu.
Dia akan benci dengan ahli bait Nabi. Dia akan macam tu. Sebut macam katalah bulan Muharram ni. Kaedah kita ahli sunnah wal jamaah, antara yang bila Muharram ni ada istilah, ada peristiwa Muharram lah, macam-macam. 10 Muharram ni ada peristiwa bermacam-macam. Ada peristiwa duka, ada peristiwa duka cita. Ada yang suka cita. 10 Muharram dilepas Nabi Nuh daripada kena banjir besar, macam-macam cerita 10 Muharram ni. 10 Muharram Nabi Yunus keluar daripada perut ikan, dan 10 Muharram juga cucu Rasulullah SAW dibunuh di Karbala tu. Orang tak faham ni, Wahabi ni, bila sebut tu kata dia Syiah kepala otak kau. Kita ahli sunnah wal jamaah antara orang yang kita kena ada perasaan mulia, membesar dan mengagungkan mereka adalah ahli bait Nabi SAW, keturunan Rasulullah. Apatah lagi memang mereka ni adalah benar-benar cucu Rasulullah yang Rasulullah kasih, yang Rasulullah kasih. Jadi ada peristiwa dia dibunuh pula, sepatutnya ada duka cita kita kat situ. Bukan kita di atas simpati Syiah apa, Syiah kepala otak dia sewil. Dia istilah sampai hulu dalam bab macam ni. Kaedah kita ahli sunnah wal jamaah tetap ada. Taklah dengan sebab yang tu Syiah jadi ritual dia yang mengarut, merepet, yang keluar daripada ajaran Islam. Kita yang Islam ahli sunnah wal jamaah ni label pula, sambut 10 Muharram, kasih sebut nama Sayyidina Hasan Hussein, yang ni Syiah. Siapa dia ajar ni? Apa dia ajar ni tu? Jadi asal nak sebut tentulah. Jadi antara laknat di dunia ni apa dia? Tak dapat nikmat khas kat dunia ni apa? Dia tak boleh kasih ke ahli bait. Sebut je ahli bait, sebut Sayyidina Hasan Hussein, dia Syiah tu. Sebut je Habib, kata dia merepet. Dia tak ada kasih dengan ahli bait. Sedangkan demo ni orang yang sangat jaga keturunan, untuk nama Habib tu pun jaga keturunan tu. Kadang pok-pok yang tak suka dengan Habib ni, dia kata konon ada keturunan dengan Rasulullah. Hang keturunan apa? Tentang ambil apik tongkang lah. Buah begitu. Demo ni kalau tanya keturunan, dia boleh sebut siapa nenek tuan great grandfather dia, sanad dia, jumpa sanad ulama sampai Rasulullah tu. Mereka jaga sanad, membukukan sanad kan. Kita apa tu, saya kata entah keturunan ambil tongkang mana lah. Kalau bubuh ayat nak bagi menghina macam mana? Entah dulu tok nenek moyang dia tu semua Hindu belakang duk sembah tokong. Boh begitu. Di atas nak kata hina kan itu, pasal apa dia tak mau dengar, dan dia benci sungguh lah. Sebut selawat, sebut burdah, sebut cinta Rasul. Dia benci sungguh. Yang tu istilah laknat dunia antaranya lah kan, kalau nak sebut tu. Pasal apa? Jadi apa-apa yang sepatutnya kat dunia ni kita kena seronok dengan ahli bait Nabi SAW. Mereka ni bila dia tak suka dengan Nabi tu, tak suka dengan bapa Nabi, habis semua. Isteri Nabi tak suka, menantu Nabi pun tak suka, habis semua. Habis keturunan Nabi, habis semua dia tak suka. Satu dia gamak boleh kata bapa Nabi masuk neraka. Bila tak ada hormat, dia sebut lebih kurang je. Sayyidina Abu Bakar tu, dia Abu Bakar, Umar ni, sebut Umar je tu. Kita nak sebut tak gamak tu. Hatta dengan Rasulullah pun dia kata, Rasulullah ni nak perkataan Sayyidina Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, Sayyidina, masuk neraka. Sampai macam tu, dia punya faham bodoh lah. Dia tak faham adab, dan nak matching dengan seluruh kesekuleriskan seluruh isi parti Quran. Macam mana nak berakhlak dengan Rasulullah, antaranya bagi gelaran mulia yang Rasulullah kena kat Rasulullah. Walaupun Rasulullah memang dia tak pernah memuliakan diri dia, tapi kita sebagai umat dia dan kenal kemuliaan dia, kita kena muliakan dia, mengagungkan dia dari sudut dia ialah kekasih Allah. Orang yang sangat istimewa di sisi Allah Ta'ala. Jadi kalau laknat dunia tu,
Mana yang orang yang nak bawa kasih pada Rasulullah ni, nak banyak selawat, nak banyak burdah, semua selawat tu, dia tak dapat tu. Tu sekali lalu lah, kalau kata apa dia contoh, tak ada, kena laknat dunia. Selawat tak mau langsung. Selawat pula, nak selawat boleh. Selawat tafrijiyah syirik. Selawat apa? Salawatul Fatih syirik. Semua syirik. Selawat Nadia syirik. Selawat Ahmad Badri, selawat Syifa syirik. Selawat ni Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak ada lebih afdal selawat pada tu. Tu kata dia ni buta perut. Buta perut. Untuk sekali lalu orang nak sebut tu. Siapa tu? Wahabi. Asal mereka perangai macam ni. Dia bukti nak tengok sekali lalu Allah Ta'ala dah memang jauhkan dia daripada dapat rahmat kat dunia lagi, akhirat tu syukur dah. Apa dia? Dia tak mau kasih ni pada siapa yang apa-apa aktiviti yang boleh nak bawa kasih Rasulullah ni, dia tak suka tu. Atau kata dia tak dapat nikmat khas tu. Alhamdulillah. Lain? Masuknya hukum terdahulu dengan makna lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW ke dengan turun ayat Quran? Mansuh tu dengan turun Quran. Ya. Lahir Nabi tak jadi Nabi lagi, tak mansuh ni. Jadi Nabi je, sama kurung Quran mansuh kan Rasul yang telah lalu. Pula tu dulu untuk Bani Israel je, sekarang untuk seluruh alam. Dia bukan dengan lahir, tapi dengan dapat wahyu. Dengan dapat wahyu. Mansuh tu dengan dapat wahyu. Maksudnya dengan dapat Quran, mansuh. Datangnya Quran, datang Nabi Muhammad, memansuhkan hukum hakam yang ada pada kutub kita dahulu. Lain? Salam tanyakan mengenai ada pendapat mengatakan Pak menakan Nabi Sayyidina Abi Talib ni ada juga wajah dia beriman. Memang ada ulama kita bahas sebab tu. Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Syekh Ahmad Zaini Dahlan, dengar, jangan silap dengar, bukan Ahmad Rozaini, Ahmad Zaini Dahlan. Nama saya antara arwah Tok bagi tu pasal ambil nama sebenarnya ulama besar tu lah kan. Cuma dia tak buat Ahmad Zaini, Ahmad ada nama Rozaini kan. Apa cerita ni? Sikit. Syekh Ahmad Zaini Dahlan ni seorang mufti Mekah masyhur. Dia ada sekarang satu kitab, nama dia Asnal Matalib fi Bayani Imani Abi Talib. Itu kitab nama Asnal Matalib untuk menjelaskan kata ada imannya pada Abi Talib. Jadi Abi Talib umum kata dia tak mengucap kalimah syahadah, memang ada. Tapi wajah ulama dah bahas dah pun jalan-jalan dalam pembahasan kepada Abi Talib tu untuk dia kata memang dia iman tu. Itu satu hal. Adapun soalan mengenai bolehkah zaman lani kan sebab orang kafir, adakah diterima iman dia yang dia tak mengucap kalimah syahadah tapi memadai dengan dia beriman di hati macam tu kan, iman di hati je. Masyhur dengan qaid kita ulama ahli sunnah wal jamaah, kalau tak mengucap kalimah syahadah tak sah Islam dia di sisi Allah dan di sisi manusia. Pasal dia syarat. Dia syarat. Maksudnya kalau dengan seruan Islam sampai kat dia, suruh dia mengucap, dia tak mau mengucap, sedangkan tak ada apa-apa halangan untuk dia mengucap, dengan hanya beriman di hati tak pakai. Tak pakai. Dia mesti kena mengucap pasal tak ada halangan apa untuk dia mengucap. Dobit dia tak ada halangan tu.
Tapi kalau ada halangan untuk dia mengucap, dia akan diancam bunuh apa-apa. Dia pun dah memang tolak langsung pahaman yang kufur ni, memang terima Allah Ta'ala sebagai Tuhan, nak mengucap kalimah syahadah, tapi pasal nak mengucap tu jadi halangan, kalau keluarga, kaum dia, umat dia seumpamanya, di atas ada halangan tu, atas sebut ulama, mudah-mudahan iman ni diterima di sisi Allah Ta'ala. Tapi hanya dengan semata-mata macam tu, kita nak hukumkan orang macam tu boleh jadi dia ada iman, itu bukan kerja kita lah, bukan kerja kita lah. Atas doa kita boleh doa untuk dia macam tu. Allah. Atas kaedah asal, setiap orang yang orang kafir yang nak masuk Islam, tak dapat tidak mesti mengucap kalimah syahadah. Mesti mengucap kalimah syahadah. Dia syarat untuk sah iman, sah Islam. Syarat untuk jadi Islam, syarat untuk sah iman, mengucap kalimah syahadah. Itu jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah sebut. Di atas mungkin dalam hati dia ada iman, itu bukan kerja kita. Tapi kalau bahas khas pada Abi Talib tu yang kata, ada ulama bahas, antaranya yang terdekat yang kita kitab Asnal Matalib fi bayani iman Abi Talib, memang ada bahas itu lah, panjang, tebal juga kita ada cerita hak tu cerita hak tu dilalah nak menunjukkan Rasulullah kasih gini, nak menunjukkan ada imannya Abi Talib tu. Kita takut macam ni, kita yang duk mengaku iman ni silap, kita pun tak kenal iman tu apa. Alhamdulillah, ngai elok ayat tu kasar sikit lah kan. Kita duk kata kita duk beriman ni, kita iman pun tak kenal iman tu apa, kita pun tak tahu iman tu apa. Abi Talib tu memang atas kata kita dia tak mengucap kalimah syahadah, itu yang bahas ulama tu, tapi iman tu sebenarnya ada kat dia. Rasulullah waktu apa dia dihina oleh kaum dia, yang bela dia siapa? Abi Talib. Kau tak ada iman, ada nak bela? Pondok kadang orang yang beriman tapi tak bela pun, sekopang tak lagi. Pi bahasa gitu. Kata ada iman, tak coaching. Boleh bagi sekolah Cina bantuan 1.8 juta. Siapa dia tu saya tengok. Perak lah. Bagi bantuan 1.8 juta untuk sekolah-sekolah Cina yang terjejas dengan sebab isu Covid. Sekolah apa? Sekolah Cina. Pondok macam mana? Tak pernah main tengok walaupun kawasan dia. Sikit je macam tu lah. Siapa dia tu? Kawasan-kawasan ni. TST sudah kan? Sebut dia orang marah. Tapi saya pelik tu. Patutnya kita pelik lah. Pelik lah. Tak pelik lah. Kau orang Islam. Kau tak pernah peduli dengan aktiviti agama yang nak menceritakan Islam. Tapi sibuk bagi bantuan dekat sekolah Cina. Pelik. Gila babi apa? Tu kata babi gila tak macam tu. Saya punya bahasa macam ni lah. Pelik. Pula tu kalau duduk jauh Afrika apa tak apalah. Ini duduk kampung dia. Kawasan dia. Tak faham tu lah benda saya cakap. Takkan tak pernah dengar cerita kot. Oh, orang Cina tu, sekolah Cina dia boleh bagi 1.8 juta. Oh, kita kalau 1.8 juta, 40 tingkat. Bukan masalah minta. Bukan masalah minta. Ni masalah kau ada hati perasaan tak? Ada hati dan perasaan tak? Kepada orang yang memang nak tegak agama ni, takkan kau tak ada hati dan perasaan. Engkau ke sana tu aku tahu. Siapa? Siapa agak bagi bantuan sekolah Cina? Siapa? Mau nak mengundi mah, dekat nak pilihan raya mah. Tempo sudah dekat mah. Nanti boleh dapat jadi pangkat lagi tinggi mah. Pasal tu kasih bantuan mah. Nak tengok ulasan macam ni, tengok ulasan dalam Facebook tu, Apek Cina tu. Apek Cina tu ulasan bagus. Atau selakat saya tengok ni tak ada lagi pening ni dia tu. Apek Cina memang Cina pun. Tapi di huraian tu lebih daripada Melayu lagi.
lebih pada orang Islam ni. Ada bab yang dia huraian tu, dia kata orang Islam pun kadang tak pernah fikir macam dia. Alangkah baiknya kalau dia masuk Islam. Saya kata macam tu ya, kan. Memang huraian dia bagus lah, sedap lah. Saya memang dah cakap mama ni lama lah kan. Tapi tengok, sedap lah. Tak percaya pergi buka Facebook tu, Apek Cina kan. Apek Cina. Huraian dia sedap. Itulah Cik Nolah tak ada Facebook, dengar je lah saya khabar apa. Cik Nolah tak ada Facebook tapi masyhur dalam Facebook. Okey, sikitlah sebut itu. Situlah nisbah nak sebut kata iman tu lah. Jadi tak boleh, dan jangan war-warkan kat orang kafir. Kata dia Mika ni kalau tak masuk Islam mengucap kalimah syahadah tak apa, tapi hati mesti iman dengan Allah Taala tahu. Taklah pasal itu macamnya. Jangan cerita itu macamnya, mampui itu taklah betulnya. Taklah kira ulama kita ajar itu macamnya. Taklah boleh tapi di atas barangkalinya dia ada iman, itu hak dia dengan Allah Taala. Ada benda yang kita tak usik. Tapi kalau mati pun, kalau dia tak pernah mengucap, kalau kata di Cina dudung ceng tu dudung ceng kata apa, dudung ceng, faham? Dudung ceng faham? Tak faham punya. Faham dudung ceng? Tak saya tengok, tak saya tengok. Nanti cerita lain lah. Dudung ceng tu, saya pandai je katok. Katok apa? Katok kenal Cina tu. Duduk kecil-kecil selalu tiru. Apa cerita ni? Cerita-situ lah. Jangan sebarkan kata orang kafir cukup dengan iman dalam hati. No. Tak. Pasal dia syarat atas kaedah kita jumhur ulama ahli sunnah jemaah, dia lah syarat untuk sah Islam di sisi manusia dan sah iman dengan Allah Taala. Siap. Lain. Yang kata benda yang betul tapi nisbah pada Nabi itu jadi tak boleh juga. Contohnya apa? Kalau kita kata bapa saudara Nabi Abu Jahal dengan Abu Lahab itu Abu Jahal dengan Abu Lahab masuk neraka. Dia termasuk juga dalam perkataan menyakiti Nabi. Takat sebut Abu Jahal Abu Lahab tak apa. Tapi pasal saja highlight kan. Kau nak tahu tak Abu Jahal Abu Lahab apa? Pak menakan Nabi. Situ. Pasal apa tujuan sebut ke Rasulullah tu apa? Seolah-olah macam Rasulullah tak jaga pak menakan dia. Tujuan sebut tu kalau atas kata nak menjatuhkan reputasi Rasulullah SAW. Tu yang memang betul Abu Jahal Abu Lahab ni satu masalah. Tapi pasal dikait dengan Nabi tu untuk macam nak memburukkan rekod Nabi, pasal tu pak menakan dia. Itu masalah. Itu masalah. Sama ubat ni. Rasulullah tak ada masalah. Tu kata apa? Bapak dia masuk neraka. Tu kalau ikut nisbah, kalau kat kita pun macam ni. Ni ngaji pondok. Bapak hang tak ada pondok. Macam mana? Bapak jangan sebut ni. Memang bapak aku tak baik tapi jangan sebut. Memang kita pun ada perasaan macam tu kan. Tak ada kalau saya nak sebut. Kat kita pandai pula rasa macam tu. Ni Rasulullah boleh jaga. Satu saya ngaji ada guru sebut. Dia kata surah Al-Masad tu, ni orang yang pernah duduk luar negara kan, memang ayat Quran, tapi saja-saja nak pergi baca dalam sembahyang, Allahu Akbar, tabbat yada abi lahabin wa tabba, kata takkan baca. Dia pun tak gamak sebut. Tambah pula kat Masjid Madinah ni, Allahu Akbar waladdallin amin tabbat yada abi lahabin wa tabba. Maka Rasulullah tak rasa apa-apa sebut tu. Kalau tempat orang lain tak ada masalah kan. Nak kata kena ada sensitivity kejiwaan sikit itu.
Bayang sikit, kalau kita duduk tempat tu orang sebut pak menakan kita, sudah lah kan, macam mana? Oi, yang ni bukan yang tu pak menakan hang. Macam terbaik muka kita. Hak kata orang gila masuk Tanjung Rambutan itu yang nak mengamuk itu tu kan pak menakan hang kan. Oh, berubah muka. Okey, sikit saya sebut yang tu. Kita apa berubah muka, apa lagi nak sebut kat Rasulullah ni? Okey. Terus saya jawab soalan tu. InsyaAllah sambung kita nanti. Tukar tajuk pula. Apa dia? Nak masuk bab Rasul pula. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, masuk bab Rasul. Apa arti wajib percaya dengan segala Rasul? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika badana bada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah.